KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kawan-kawan saya tadi kan sebenarnya sebelum bersiaran saya banyak minum air tau. Kerana kita kena tahu minum air itu sangat penting kerana akan mencerdaskan fikiran kita dan lebih mudah untuk kita memahami dan menghafal fakta-fakta terutama sekali calon-calon SPM nanti. Nama saya Hanif Sean dan anda semua sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan di mana? Di siaran Didik TV KPM ya. Sajalah tadi saya kongsi sedikit tips-tips kesihatan kerana sebentar nanti ada seorang guru yang akan berkongsi dengan kita tips dan teknik menjawab kertas soalan mata pelajaran kimia ya, kertas 1. Kalau nak tahu siapakah guru tersebut, jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Ya, kita telah membawakan guru cemerlang kimia iaitu Cikgu Hairul Nizam Omar. Ya, Assalamualaikum Cikgu. Kesalahan. Cikgu apa khabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Saya pasti Cikgu sebenarnya banyak benda nak kongsi dengan murid-murid kita di rumah. Dengan itu Cikgu, jom silakan kita mulakan pembelajaran kita. Okey, terima kasih Hanif. Saya mulakan ya. Sama-sama Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pada hari ini saya akan berkongsi kepada semua murid-murid di luar sana pecutan akhir bagi mata pelajaran Kimia 4541. Okey, pada hari ini kita akan berkongsi sukses SPM 2021 pecutan kimia. Okey, ini untuk calon-calon bagi kohort SPM 2021. So, bila saya tanya kepada murid-murid, bila kita akan menjawab peperiksaan ini? So, kita akan menjawab pada 21 Mac 2022 pada hari Isnin, okey, jam 8 hingga 9.15 pagi. Persoalannya, sudah bersedia? Saya yakin semua murid-murid di luar sana sudah bersedia untuk menduduki peperiksaan bagi subjek kimia 4541/1. Berikut saya paparkan. Orang selalu sebut tak kenal maka tak cinta. So jadi format kertas soalan kimia KSSM. Kamu dipilih oleh Tuhan sebenarnya untuk menduduki kohort yang pertama bagi KSSM format yang baru. Okey. So kod bagi kertas ini adalah 4541/1. Jenis instrumen adalah ujian bertulis. So, bila ujian bertulis, pastikan kita menyediakan pensel 2B, jangan guna pen. Sebab semua murid akan dibekalkan dengan borang jawapan OMR. Okay? And then, kita ada jenis item. Okey, kita ada objektif aneka pilihan. Di sini, kita akan ada pilihan jawapan A, B, C. Ataupun boleh jadi A, B, C dan D. Okey. So jadi ada format yang barulah di sini. Okey, bilangan soalan 40 soalan sahaja. Sedikit, nampak macam sedikit tetapi mungkin kesukaran dia bertambah. Okey, seterusnya jumlah markah yang diperuntukkan adalah 40 markah. Okey, untuk konstruk bagi kertas 1 ini kita ada mengingati, memahami, mengaplikasi dan last kali kita ada menganalisis. Okey. So kita ada 4 konstruk di sini. Masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 15 minit lebih kurang. Kalau kita tengok satu soalan biasanya peruntukan dia lebih kurang 1 minit lebih. Okey. Okey, untuk perkara seterusnya cakupan konteks. So, semua. Okey, kita ada SK, maksudnya standard kandungan dan juga standard pembelajaran dalam DSKP Kimia boleh ditanya. Okey. And then seterusnya kita ada aras kesukaran. Okey, rendah kita ada 5. Okey, sederhana 3 dan juga kita ada tinggi kita ada 2. Okey, seterusnya alat tambahan mesti bawa kalkulator. Mesti test kalkulator tu malamnya. Supaya kita tidak kelang kabut sekiranya bateri kalkulator kita habis. Okey, seterusnya nak dapat A+ tak? Kalau kita tanya kepada murid-murid di luar sana, mesti nak dapat
A+. Okey, so bagaimana cara dia? Kita kena tackle soalan. So, daripada soalan 40 soalan, 20 soalan adalah aras rendah. So, jadi separuh daripada soalan adalah soalan aras rendah. Okey, and then kita ada 12 soalan aras sederhana. Okey, and then 8 soalan aras tinggi. Okey, so jadi di sini adalah markah rutin. Apabila kita membuat latihan berkaitan dengan kertas 1, yang ini saya buat markah rutin untuk murid saya lah. Biasanya kita nak dapat 40 per 40. Kena pastikan dapat 40 per 40. Apabila kamu buat kertas 1, katakan kamu dapat 20, bermaksud border markah kamu berada di E dan D. Kalau kita nak dapat A, kita mesti pastikan 30 dan ke atas. So, di sini adalah rutin markah untuk A minus. So, kalau kamu nak A plus, okey, minimum yang boleh kamu salah adalah 3. Okey? So, 3 saja yang tak boleh salah. Okey? So, jadi sekiranya kita buat banyak soalan tetapi markah kita berada di bawah 20. So, apa akan jadi? Kebarangkalian untuk kita fail sangat tinggi. Tetapi, apa pun dia bergantung kepada jumlah daripada markah kertas 2 dan juga kertas 3. Okey? Okey, ini markah rutin. So, jadi saranan saya kepada murid-murid di luar sana untuk genggam A+, apa yang kita buat? Kita buat soalan-soalan percubaan daripada negeri-negeri yang lain dan juga boleh juga buat soalan percubaan ataupun SPM sebenar, okey, tahun-tahun lepas. Seterusnya, tips untuk menjawab kertas 1. Yang pertama, mesti baca soalan berhati-hati. Boleh guna kaedah highlight ataupun garis. So, kita garis. Okey, kita tengoklah apa gambar raja ataupun bahan kimia yang diberi dalam soalan. Sebabnya, biasanya untuk soalan kertas 1 akan diberi rangsangan. Tak kira rangsangan tu dalam bentuk dialog ataupun gambar raja eksperimen alat radas. Seterusnya, garis kata kunci soalan. Kata kunci maksudnya, okey, katakan soalan tu mengkehendaki kita mencari ejen pengoksidaan. So, garis ejen pengoksidaan. So, kita boleh tahulah bila kita buat penyemakan semula, kita boleh tengok balik kata kunci bagi soalan tersebut. Okey, untuk tips yang ketiga, highlight isi penting. Isi penting ni, yang paling penting sebenarnya kita nak highlight adalah apa? Yang kita nak highlight adalah nama bahan kimia yang diberi. Sebab biasa soalan mesti ada bahan kimia. Okey. Seterusnya, huraikan gambar rajah. Maksudnya kita conteng dulu gambar rajah tu. Kita conteng bagi faham, okey, hasil dia apa, kenapa ion ini dipilih untuk dinyacaskan. Kalau kita tidak memahami gambar rajah, saya sebut nescaya kita tak boleh pilih jawapan. Okey? Untuk tips kertas 1 ni, kenapa saya cakap senang, Hanif? Sebab kita dah diberi jawapan. Okey? Maksudnya dah beri jawapan A, B dan C ataupun A, B, C, D. Kita hanya memilih. Okey? Okey. Seterusnya, ada 2 teknik yang saya ingin berkongsi kepada guru dan juga murid-murid di luar sana. Yang pertama, teknik potong. Pernah dengar? Mungkin ini barulah, tapi saya rasa mungkin ramai yang pernah dengar. Okay, contoh soalan ini, zara-zara manakah yang bergabung untuk membentuk ikatan datif? Kena tahulah ikatan datif ni. Maksud ikatan datif. So, bila kita nak fokus pada soalan ni, kita ambil highlight ataupun garis, kita garis ikatan datif. So, ikatan datif ni saya selalu sebut, dia seolah-olah macam adik-beradik kepada ikatan kovalen. Maksudnya perkongsian elektron, pasangan elektron daripada satu atom, daripada satu molekul. Okey. Okey, sekarang ni yang melibatkan pembentukan ikatan datif, kita ada ion hidroksonium, okey, dan juga ion amonium. Okey. So now katakan kita nak dapat ion hidroksonium, maksudnya ion hidrogen dia akan bergabung dengan H2O. Okey, so sekarang ni, kalau kita tengok dekat sini, ada tak ion klorida yang kita belajar dalam silibus? Tak ada. Betul tak? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita potong supaya senang dan pendek masa kita. Okey? So, bila kita potong, jawapan A terbatal, jawapan B pun
batal. Okey? So sekarang ni, kalau saya sebut tadi, dia mesti bergabung molekul dan juga kita ada ion lah, ion hidrogen kan. So ion hidrogen ni, sebab ion hidrogen ni ion yang miskin sebab dia tak ada elektron, sebab dia dah menyumbangkan satu elektron. Okey, so dia akan jadi H+ lah. Okey, and then dia akan bergabung dengan molekul air ataupun dengan molekul amonia. Okey, so now kalau kita tengok jawapan, kita cuba tengok 2, 3. 2, 3 boleh, 3, 4 boleh tak? 3, 4 tak boleh sebab molekul dengan molekul. So, jadi boleh potong. So, menjimatkan masa dan kita boleh tumpu kepada soalan-soalan yang lain. Okey? So, ini teknik potong. So, saya tak ambil masa 1 minit 1.9 minit. Kan? Okey. So, now kita pergi kepada teknik yang kedua. Teknik kedua ni kita ada teknik highlight dan juga teknik diagram. Okey? Highlight ni pakailah highlighter. Kalau kamu tak ada, kamu boleh pakai pembaris. Okey? Highlighter ataupun pembaris. Sebab kertas satu boleh conteng lah. Cuma kalau ikut tahun lepas, kertas satu adalah sulit dan dipungut balik. Mungkin dipungut balik. Untuk tahun ni kita tak tahu. Sebab kamu ada sidang 1 dan juga sidang 2 bergantung kepada pelajar yang kes COVID. Okey, so kita ada gambar raja menunjukkan susunan radas bagi satu tindak balas eksperimen. So kalau kita tengok gambar raja yang diberi ini, so soalan tanya, apakah tindak balas itu? Bagi pelajar yang mungkin cemerlang, kamu boleh terus jawablah. Tapi bagi pelajar yang mungkin lemah, kamu boleh fokus kepada nama bahan kimia. So yang pertama kita ada apa? Saya dah sebut dah. Dalam kertas satu dia banyak bahan kimia. So highlight. Kalau tak ada highlight, garis. Tak ada, kamu bulatkan macam saya. And then yang kedua kita ada apa? Etena. So kita lukis formula struktur bagi etanol. Yang pertama kita ada etanol, yang kedua kita ada etena tadi kan? So untuk etanol, formula struktur dia seperti ini. So add kita ada C2. Maksudnya formula dia kita ada C2H5OH. And then kita ada etena. So etena kita ada C2H4. So kalau kita tengok, ada perbezaan di antara dua gambar raja ni. So kalau mungkin Hani boleh tengok kat sini, apa yang paling kita nampak jelas sekali yang berbezanya? Yang berbeza, saya pasti untuk etanol cikgu ada OH. Pandai. Dia ada OH, yang ni tak ada OH, betul tak? So maksudnya sini dia ada OH, sini tak ada OH. Lagi kalau kita tengok ni H dia ada berapa? 4. Kalau kita kira iaitu H dia ada berapa? 5 kan yang saya tak bulatkan tu. So maksudnya dia ada lagi satu H. Betul tak? Betul, lebihan. So OH dan H bila kita gabungkan kita akan dapat apa? H2O. So bila H2O bahasa dalam kimia dan juga biologi kita panggil apa? Hydrate kan? Kalau kita demam, kita tak cukup air, biasa doktor akan sebut terhydrate. Betul tak? So jadi yang mana jawapan dia agak-agak? Ada tak yang berkaitan dengan hydrate? Ada. So jawapan dia apa? So C. Penghidratan ke? Yang ini bukan penghidratan. Yang ini kita panggil, yang ini typing lah, pendihidratan. Sebab apa di? Sebab kita buang air. Maksudnya kita ada serpihan porselin, kita buang air. So yang ini typing sebab so boleh. Sangat menarik tu cikgu. Dia seperti yang saya cakap tadi lah di awal cikgu, menghidratkan badan ni penting ke cikgu? Ya, penting. Dalam kimia ada, dalam biologi pun ada, untuk diri kita setiap hari pun sangat penting dan saya pasti cikgu kita banyak lagi yang akan berkongsi selepas ini. So pastikan anda pergi minum cukup air sekarang sebab kita akan berehat sebentar. Teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan. Hari ini sama-sama kita sedang belajar teknik menjawab soalan untuk mata pelajaran Kimia Kertas 1 nanti. Dan bersama saya ada seorang guru iaitu Cikgu Hairul Nizam Omar. Dan cikgu tadi sebelum kita berehat kita ada belajar sedikit mengenai format soalan dan teknik mendapat markah ya. Saya pasti ada banyak lagi yang cikgu ingin kongsikan sekarang. Ya Hanif. So kita akan pergi kepada contoh-contoh soalan. Baik. Okey, saya teruskan perkongsian saya. Contoh soalan yang saya rasa sangat mudah lah. So kita ada siapakah yang menjumpai neutron. Okey. So ini soalan-soalan sejarah yang perlu kamu hafal lah. Tak ada cara lain. That's why bila dalam kimia ni kadang-kadang saya selalu buat program dengan anak murid saya tasmik kimia. Maksudnya kena baca, kena hafal. So dekat sini saya ada satu jumpa dalam internet, ada seorang cikgu tu buat, okey, Datuk T ramai bini, okey, cantik. Okey. So Datuk ni Dalton, T ni Thomson, R ni Rutherford, B ni Niels Bohr dan C ni Kedwin. Okey. So now Datuk kita ada Sen pun. So nanti kamu boleh hafal lah. Kalau cikgu kamu dah bagi akronim yang mudah, kamu boleh hafal lah. Okey. Dalton, dia punya keyword dia adalah sfera. Okey. And then Thomson akan menjumpai elektron. Okey. Rutherford akan menjumpai nukleus. Okey. Proton dalam nukleus. Okey. Cuma Rutherford ni paling senang ingat. Sebab apa? Rutherford ni kereta Ford. Dia berkaitan dengan Malaysia ada kereta apa? Proton lah. Okay, and then Niels Bohr ni kita ada orbit, and then kita ada C, Kedwin, kita ada neutron. So siapa yang menjumpai zarah neutron? So jawapan dia, okay, kita ada James Kedwin, kan? Okay. Seterusnya saya pergi kepada soalan yang kedua. Antara yang berikut yang manakah kedudukan unsur Y dalam jadual berkala unsur? So diberi adalah susunan elektron, gambar rajah susunan elektron. So petala pertama mempunyai berapa? 2. Okey, petala kedua mempunyai berapa elektron yang terisi? Kita ada 8 and then kita ada 7. Okey. So daripada susunan elektron ini kita boleh membuat kesimpulan 7 merupakan electrovalence. Okey, elektron yang berada di petala terluar. Okey. So bila 7, okey, kumpulan ini adalah kumpulan 17. Syarat electrovalent nak tahu kumpulan 3 hingga 8 kita akan campur 10. So bila 17, semua murid-murid boleh potong jawapan dengan yakin. Jawapan yang tak termasuk. So bila kita buat penyemakan ringkas, okey. And then ada berapa petala yang terisi dengan elektron? So kita tengok nombor ada 2, 8, 7. So ada 3 petala yang terisi dengan elektron. Betul tak? So jawapan dia adalah okey. So kita ada C, 3 petala. Okey. Okey, saya pergi kepada soalan contoh yang lain. Antara yang berikut yang manakah tidak larut dalam air? Yang ini adalah garam tidak terlarutkan. Okey, so garam tidak terlarutkan, nama kaedah penyediaan dia adalah penguraian ganda 2 ataupun kita panggil pemendakan. So kalau kita tengok kat sini semua dia bagi sulfat, betul tak? Okey, so bila bagi sulfat, ion dia SO4 2-. So semua garam sulfat larut kecuali akronim dia Hanif. Kita ada pantai cahaya bulan. Okey, so kita ada pantai cahaya bulan. Okey, so 3 ini adalah garam-garam tak terlarutkan bagi ion sulfat. So, yang ini, cari perkataan ni. Cari formula ataupun nama bahan kimia garam yang ada ion-ionan saya bulatkan ini. Yang ini. So, kita ada apa? Yang mana yang tidak terlarut dalam air? So, kita ada, okey, jawapan dia, jawapan dia kita ada apa? Plumbum 2 sulfat, kan? Yang lain tu semua adalah larut. Okey, sebab kita ada plumbum 2 sulfat, formula dia PbSO4. Okey, seterusnya, okey, soalan persamaan mewakili satu tindak balas pengesteran. Pengesteran ni adalah satu tindak balas yang selalu ditanya dalam exam lah. So jadi mungkin boleh fokus kepada tajuk sebatian organik, maksud sebatian sebatian karbon, kan? Okey, so kita ada tindak balas pengesteran. Okey, bila kita sebut ester, kita mesti ada 2 siri homolog yang kita
tambah. Okey. So yang pertama yang ini sebenarnya asid karboksilik. Okey, yang sini kita ada alkohol X. Okey. Untuk pengetahuan murid-murid, yang ini kita panggil dia adalah ester. Sebab proses pengesteran kita akan dapat ester. So jadi macam mana kita nak tahu bahan apa campur dengan bahan apa. So daripada ester ni ada satu teknik yang ingin saya ajar kepada semua murid-murid di luar sana. Kita nak tahu alkohol apa and then kita nak tahu asid karboksilik apa. So potong di tengah-tengah C yang membawa C double bond O. So bila kita potong, kita tengok sebelah kiri dengan sebelah kanan. So yang mana ada atom O. So yang ini ada O, betul tak? So yang membawa O itu adalah alkohol. Okey, boleh? Yang tidak membawa tu, maksudnya dia bawa yang potong ni sekali. Yang ini adalah kita ada asid karboksilik. Okey, asid karboksilik. Maaf tulisan saya. Okey, and then sekarang dia nak tentukan X. X ni merujuk kepada alkohol. Okey. So bila merujuk kepada alkohol, kita nak fokus yang inilah. Okey. Boleh? So kalau kita tengok yang ni ada berapa C, Hanif? Ada 3 je. 3. Cuba kita tengok pilihan jawapan kan. Okey, yang pertama ada 1, 2, 3. Betul tak? Ini mungkin jawapan. Yang ini ada 2. Betul ke salah? Salah lah kan? Okey. Yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So salah. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Sebab kita punya alkohol mesti ada C3 dan mengandungi kita hidroksil. Okey. Okey, so jawapan dia adalah Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan bahan manakah yang menggumpalkan lateks. So kalau di Kedah kita sebenarnya banyak lateks ni kita panggil apa? Susu getah. Okey, cuma dalam kimia kita panggil lateks. Okey. Ada 2 konsep yang perlu murid-murid ingat. Okey, dia sebenarnya ada 3. Okey, tapi bila sebut bahan ada 2 lah. Apabila kita masukkan asid, latex akan tergumpal. Okey, apabila kita masukkan alkali, alkali mencegah penggumpalan latex. Tetapi bila kita menoreh, kita biarkan latex tu semalaman, insya-Allah dia akan tergumpal. Hasil daripada tindakan bakteria yang menghasilkan toksin yang bersifat asid yang menghasilkan ion hidrogen. Okey. So now bila saya sebut menggumpalkan, coagulation, maksudnya penggumpalan latex. Bila sebut penggumpalan latex mesti guna asid. Okey. So jawapan dia adalah asid formik. Yang natrium ni bukan, sebab ni garam biasa. Yang ni akali. Akali lemah, akali kuat. Okey. So now kita tengok seimbas sekali. Mana tahu soalan ni naik kan? Okey, so bila kita sebut latex, dia adalah polimer semula jadi yang kita panggil polyisoprena. Apa monomer? Monomer dia kita ada isoprena. So, lihat monomer, formula struktur bagi monomer latex. So yang ni mungkin kamu boleh tengok buku TK SSM Kimia tingkatan 5 di bawah tajuk polimer. Kita pergi seterusnya. Contoh soalan yang lain. Diberi, kita ada 5 larutan daripada A, B, C, D dan E. So diberi nilai pH. Kita belajar nilai pH mula daripada berapa? So kita mula daripada 0, 7 sampai 14. 0 hingga 7 kita ada apa? Asid. Sedikit perkongsian kan. Sini kita ada alkali. So bila nak dekat 0, sini asid lemah. Saya buat short form lah. Sini asid kuat. And then untuk alkali, sini alkali. Alkali lemah. Dan sini adalah alkali kuat. So dia ada beza sikit lah. And then kalau kita tengok dekat sini 7 ni, condition dia apa? Keadaan dia neutral. Pandai ni, neutral. So jadi yang ini adalah asid dan sini kita ada alkali. So kita tengok soalan, 2 larutan yang mana menghasilkan larutan neutral. Bila sebut neutral, pH dia mesti 7. Dan konsep neutral adalah apabila asid campur dengan alkali. So kita ada asid campurkan dengan alkali, dapatlah garam dan air. So kita akan dapat larutan yang bersifat
neutral. So sini sebenarnya ada satu kaedah yang pantas bagaimana kita nak jawab. So kalau kita pilih 7, salah lah sebab dia memang dah ada keadaan neutral. So C, jawapan mana C boleh cancel siap-siap. So tinggallah pilihan jawapan A, B dan D. Okey. So now kita tengok. Okey, dari kumpulan yang sama, larutan yang sama, jenis yang sama tak akan bertindak balas. So maksudnya asid dan asid. Boleh? Tak. Okey. Akali dengan akali. Tak. So kalau kita tengok jawapan A dan B, kumpulan yang sama asid. Betul tak? Okey. So kita nak pilih dia ke? Tak. Okey. D dan E kita pilih dia ke? Okey, tak. Okey. So jawapan dia dengan yakin. Tapi kena yakin lah. Okey, tak baca pun tak apa. So jawapan dia adalah D. So kita ada B dan E. B ni kita ada asid. Okey, mungkin ni adalah asid sorry nah, kat sini tadi bukan asid lemah, ni asid kuat nah. Sini saya buat pembetulan, kita ada asid kuat. Okey, sini kita ada asid lemah. Okey. So saya buat pembetulan. Okey. So untuk asid, okey, di sini asid kuat dekat dengan kosong, sini asid lemah dekat dengan 7. Kalau akali lemah dekat dengan 7, akali kuat dekat dengan 14. Okey. So saya buat pembetulan. Boleh nak? Okey. So sini asid kuat, asid lemah. So yang B ni adalah asid lemah. Okey, and then E ni kita ada asid. Ni kita tengoklah nanti kemolaran dia. Okey. So jawapan dia adalah okey, D. Boleh? Okey. So kita tengok soalan seterusnya. Apakah campuran yang terdapat dalam alloy X? Okey. So yang ni kalau kita tengok kita ada pingat. Ni pingat apa? Pingat gangsa kan? Emas gangsa. Gangsa. Dia nampak macam emas tapi sebenarnya pingat gangsa lah nah. Okey. Sebab kita ada apa? Paparan warna kan? Okey. So now apakah campuran yang terdapat dalam alloy X? Okey. So kalau pingat gangsa, okey. So kita ada, nak ingat akronim alloy dia adalah kita ada bronchus. Okey. Bronze ni maksudnya gangsa. Okey. So bila gangsa, apa campur apa? So kita ada copper campur dengan stannum. Kan? So pilihan jawapan dia kena ingatlah. Okey. So kita ada copper dengan stannum. Okey. Nak dapat gangsa, cari yang mana berkaitan dengan copper dengan stannum. Okey. So jawapan dia adalah B. Baiklah cikgu, terima kasih cikgu untuk itu dan saya pasti banyak dah sudah kita belajar sekarang ni dan sebentar lagi kita ada banyak lagi yang cikgu Hairul akan berkongsi sama-sama. Kita akan berehat sebentar saja. Teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM ya. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran kimia dan tengah pecut ni belajar teknik-tekniknya dan bersama saya ialah Cikgu Hairul yang sedang berkongsi mengenai teknik-teknik tersebut dan sekarang mengenai aplikasi ya cikgu. Ya. Baik cikgu. Okey. So kita teruskan contoh soalan yang membawa kepada aplikasi lah. Yang pertama adalah persamaan kimia. Persamaan kimia ni kena wajib lah nah. Semua kena tahu persamaan kimia. So persamaan kimia manakah yang disimbangkan dengan betul? So kalau kita tengok nak seimbang kiri dan kanan mesti betul. Maksudnya mesti sama. Okey. Kalau kat sini kita ada K1, okey, sini kita ada K2. Seimbang tak kiri dengan kanan? Maksudnya sini ada seorang. Contohlah saya ambil analogi. Sini ada 2 orang. Jongkan-jongkit tu stabil? Tak. So jadi tak seimbang. So salah lah. So seterusnya kamu boleh tengok satu persatu. Yang paling seimbang sebenarnya adalah D kan? Saya pendekkan jawapan lah. Zn, sini Zn1. Betul tak? S1, 1, H2, H2 dan O pun ada 4. So jawapan dia adalah D. Okey? Seterusnya, apakah kadar tindak balas purata bagi tindak balas itu? Okey. Katakan diberi kamu adalah graf isi padu gas karbon dioksida melawan masa. So, kadar tindak balas purata merujuk kepada apabila tindak balas itu selesai. Okey. Maksudnya complete reaction lah. Okey. So, isi padu gas kita adalah 60, masa kita berapa? 20. So, ada rumus kadar tindak balas purata. So rumus dia adalah isi padu maksimum gas bahagikan dengan masa. So daripada graf kita dapat 60 bahagi 20 lah. So yang ni tak payah tekan kalkulator. Kita boleh buat apa? Bahagi saja. Sini 1, sini 3. Betul tak?
Betul 6 juga. bagi 2, 3 lah kan? Ya. Okey, so kita akan dapat jawapan dia adalah D. Okey, seterusnya contoh soalan formula empirik. Soalan ini mungkin boleh juga ditanya pada kertas 2. That's why saya cakap kertas 1 sangat penting. Cara pengiraan boleh membawa kepada kertas 2, kan? Okey, kalau kertas 1 dapat 1 markah. Kalau kertas 2, mungkin yang ini membawa 3 ke 5 markah lah, bergantung kepada pemarkahan. So diberi seperti ini, okey, dapatan data jisim salu kaca, jisim salu kaca tambah dan oksida logam X, jisim salu kaca tambah X. Okey, soalan tanya apakah formula empirik. Okey, berikut dipaparkan kepada semua murid-murid. Okey, kita nak buat formula empirik, kita mesti buat table lah. Latih sistematik. Okey, so jisim kita ada berapa? Nak dapat jisim bagi X, logam X. So kita nak dapat logam X ni saja. So ni potong ni. Maksudnya ni tolak yang inilah. Okey, so kamu akan dapat jisim. Okey, untuk oksida X 9.35 tolak 9.33, kamu akan dapat 0.02 gram. Okey, so bila kita kira bilangan mol, langkah kedua, kita dapati bilangan mol sama. Sebenarnya nak kira nisbah, kita kena tengok yang mana terkecil. Tapi bila sama, kita bahagi yang sama. So dapat 1, 1. So formula dia adalah XO. So jawapan dia adalah okey, kan? So kita dapat jawapan dia A. Okey, seterusnya, okey, yang ini kita ada haba penyesaran. So kita ada larutan kuprum sulfate and then kita campurkan dengan zinc. Okey, serbuk zinc berlebihan. Okey, so bila kita campurkan, dia akan meningkat daripada 30 kepada 40 darjah Celsius. So yang ini adalah theta. Theta maksudnya perubahan suhu, kita dapat 10 darjah Celsius. So untuk kira haba, 4 haba, kita ada 3 langkah yang terpenting. Yang pertama, kira bilangan mol. Okey, kita masukkanlah 0.2 adalah kemolaran. Diberi 0.2 lah. Okey. And then V volume dia beri 25. Okey, kita dapat 0.05 mol, and then kita ada Q MC theta. Okey, M ni maksudnya jisim bagi larutan, diberi isi padu. Macam mana kita nak tahu jisim larutan? That's why dia beri kat kamu ketumpatan air. So maksudnya 25 cm padu darab 1 gram per sentimeter padu. So yang ni boleh cancel lah, dapat nilai yang sama. So pendek kata, jisim bagi larutan ambil semula isi padu. So kita masukkan nilai 25, 4.2 darab dengan 10. So kita akan dapat 1050J. Okey, and then kita kira haba penyesaran. Okey, di sini mesti ada tanda negatif. Tanda menunjukkan pembebasan haba, bukan nilai. Okey, so kita bagi Q kita dapat 1050 bagi N 0.005. So bila kita bahagikan, kita akan dapat 210,000. Tapi jawapan mengkehendaki kita dalam unit kg mol negatif 1. So kita kena bahagikan dengan 1000. So kita akan dapat jawapan dia C. Okey. Okey, seterusnya, apakah jisim maksimum natrium oksida? Soalan stoikiometri pasti keluar dalam SPM. Tak kira kertas 1 ataupun kertas 2. Mana-mana murid yang tidak menguasai pengiraan stoikiometri 3 langkah, saya sarankan kamu mesti tahu kira. Pasti keluar. Cuma kita tak tahu bahan yang dikira, persamaan yang ditanya dan juga subtopik yang diminta. Okey. So apakah jisim maksimum bagi natrium oksida yang terbentuk sekiranya 11.5 gram natrium dipanaskan dengan lengkap dalam oksigen. Diberi JAR dalam soalan lah. Okey. So untuk jawab soalan ini, kalau kita tengok kertas 1 ni, 1 markah, tapi bila berada di kertas 2, markah dia boleh menjangkau sehingga 5. That's why saya cakap kertas 1 sangat penting melatih kamu punya skill. Okey, so pertama kita buat persamaan kimia. Okey, kita akan buat dapat seperti yang tertera. And then saya ada satu kaedah tiang untuk mengira stoikiometri. Maksudnya nak kira jisim bagi natrium oksida yang terbentuk. Okey, so sebelah sini kita letak siapa yang diberi nilai, bukan siapa, maksudnya bahan yang diberi nilai. Okey, and then sebelah sini kita letak
Okey, yang kita mahu cari. Okey. So, mula-mula langkah pertama kita kira bilangan mol, 0.5 mol, 11.5 bagi 23 lah. Na tadi diberikan jisim atom relatif. And then yang kedua kena buat perkadaran. 4 mol Na dapat 2 mol Na2O. 0.5 mol Na dapat 0.25 mol Na2O. Okey, and then kita ada jisim. Nak kira jisim maksudnya bilangan mol darab jisim molar. So jisim molar bagi natrium oksida, okey, kamu kira lah dapat 62, bila kita darab dapat 15.5 gram. So tadi jawapan dia dah tertera kan. Okey, yang ini adalah silibus baru pengukuran nilai pH. So apakah nilai pH bagi akali X? So ini adalah pengiraan. Diberi akali XOH, okey, diberi kepekatan ataupun kita panggil lebih kepada kemolaran 0.1 mol DM negatif 3. Okey, so kita ada pH sama dengan negatif log H plus. Okey, untuk menjawab soalan ni, dalam pengukuran nilai pH, kita ada 3 rumus yang murid-murid kena tahu. Satu, pH sama dengan negatif log kepekatan H plus. Untuk POH, negatif log kepekatan OH minus. Dan yang ketiga, kita ada pH campur POH sama dengan 14. So, kita diberi alkali. Kan? Dia nak cari pH. Dia jadi kontra lah. So, jadi kita kena guna rumus yang ini dahulu. POH. So, bila kita guna, kita masukkanlah ke perkataan OH minus, kita diberi kemolaran akali 0.1. Bila masuk, kita dapat 1. And then, soalan nak pH, kita baru dapat POH. Baru kita guna pH campur POH sama dengan 14. So, kita akan dapat 13. So, jawapan dia adalah B. Betul tu cikgu ya. Saya pasti itu sangat menarik tu, cikgu sudah mengajar sedikit mengenai soalan-soalan aplikasi, dan selepas ini cikgu juga akan mengajar mengenai soalan analisis. Kita akan berehat sebentar. Pastikan anda sentiasa bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan di Didik TV KPM ya. Hari ini saya ditemani oleh Cikgu Hairul yang sedang mengupas dan memberi tips dan teknik untuk menjawab kertas soalan SPM Kimia Kertas 1. Cikgu, sekarang kita akan belajar mengenai soalan-soalan berbentuk analisis, Cikgu. Ya. Baik. Berbentuk analisis. Bentuk analisis. Silakan, Cikgu. Okey, so yang ini soalan kepada berbentuk analisis mirip lah. Mungkin sama, mungkin tidak lah kan. Okey, so sebagai kita buat ulang kaji. Okey, contoh soalan seterusnya adalah apakah sebatian Z? Biasanya kita nak analisis setiap gambar raja ni lah nah. Okey, bila analisis kamu kena tahu banyak bahagian. Okey, contoh yang pertama sekali, bila nak jawab bahagian Z, okey, sebatian Z, so diberi sebatian Z di bawah. Okey, so kita ada bermula daripada glukosa. Apabila kita nampak glukosa, dicampur dengan enzim, so iaitu adalah tindak balas dia adalah penapaian. Yang inilah orang buat tapai kan. So penapaian. Bila sebut penapaian, dia pasti menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan alkohol. Alkohol yang terhasil adalah etanol. Etanol formula dia adalah C2H5O. Okey, and then kita ada pengoksidaan. So kita dah belajar siri homolog alkohol, bila dioksidakan dia akan menghasilkan siri homolog yang kita belajar ke depan. So yang ke depan kita belajar adalah apa? Lepas alkohol kita belajar asid karboksilik. So kalau etanol, dia akan menghasilkan asid etanol inilah sebab asal dia add. So, dia akan menghasilkan add juga. Okey? Maksudnya C dia ada 2. So, yang ini, nama tindak balasnya adalah pengesteran. Okey? So, kita guna asid sulfurik sebagai mangkin and then kita panaskan. So, kita dapat sebatian Z. So, sebatian Z ni ester. Cara mudahlah kalau kita tak, katakanlah kita tak baca kimia. Bila sebut ester ni, dia ada 2 nama lah. Okey, so kalau kita tengok A, B tu satu nama je sebab B tu asid saja, asid umum lah kan. Okey, so A dan B tu salah. Okey, so jadi kita tengok sebatian Z ni, kalau sini kita ada etanol, sini kita ada etanol asid, bermaksud dia mesti sama, add. So kalau atas mat prop, bawah add. So agak-agak jawapan kita apa? Kalaulah kita tak baca. So jawapan dia adalah
Okey, D lah kan? Okey, jawapan dia adalah D sebab ester lah dia akan menghasilkan etil ni daripada etanol. Okey, so nama dia etil. Asid etanoik ni dia akan jadi etanoat. So dapatlah ester etil etanoat. Okey, seterusnya apakah gas X? So yang ini kita belajar dalam sel elektrolisis. So sel elektrolisis ada 3 faktor yang mempengaruhi. Okey, nilai E0, yang kedua faktor kepekatan, yang ketiga kita ada jenis elektron. So langkah pertama untuk kita buat soalan ini adalah kita menentukan faktor. So kalau kita tengok faktor ini adalah faktor kepekatan bagi DN0. Sebab apa? Sebab X ni DN0 positif. Okey. So bila positif, kita tengok syarat kepekatan kita akan guna elektrod karbon dan kepekatan elektrolit yang kita guna mesti 1.0 dan ke atas kebiasaannya. So ini faktor kepekatan. So itu dia punya teknik lah, kita kena tahu faktor. Okey. Yang kedua kita tentukan positif N0. Okey, kita ada N0 dengan kita ada katot. Okey. Okey, so sekarang ni kita buat dulu pengayunan. So, natrium klorida, kita ada berapa ion yang hadir dalam elektron ini? Na+, Cl-, and then kita ada H+, dan kita ada OH-, kan? Okey, so kita ada yang ini. Okey, so yang akan pergi di N0 positif. So, ion yang bercas negatif lah. Okey, yang pergi iaitu kita ada ion klorida dan juga ion hidroksida. So, siapa yang kita nak pilih? Kita kena tengok kalau faktor nilai inert, kita tengok nilai inert. Tetapi ini faktor kepekatan. Okey, sebab kemolaran yang diberi adalah tinggi kan? Kita consider tinggi lah. That's why kita pilih ion yang lebih pekat. Okey, so ion lebih pekat, ion klorida akan dinyacaskan dengan cara membuang elektron membentuk gas klorin. Okey, so jawapan dia adalah B sebab soalan nak X adalah di N0. Okey, seterusnya apakah notasi sel bagi sel tersebut? Yang ni kita ada sel kimia lah kan. Okey, so kita ada elektrod aluminium, elektrod argentum. Okey, so now kalau kita tengok dekat sini, kita ada sel setengah, yang diberi nilai E0 lah. Okey. So, langkah pertama sebenarnya dalam sel kimia ini, kita kena menentukan terminal. Okey. So, terminal, yang mana terminal negatif, yang mana terminal positif. Okey, kalau kita tengok soalan ni, dan ayat akhir ni soalan dia, kita banyak nak kena fikir lah kan. Okey. So, macam mana kita nak tentukan terminal? Kita tengok nilai E0. Kalau E0 dia lebih kepada negatif, nilai E0 negatif. Kalau ada negatif lah. Kalau dua-dua positif, kita tengok yang kurang positif. Okey? Nilai E0 negatif. Okey, maksudnya spesies tu akan mengalami proses pengoksidaan. Okey? So maksudnya akan jadi terminal negatif. So kalau kita tengok aluminium, nilai E0 aluminium dengan argentum, siapa lebih negatif? Spesies mana yang lebih negatif? Aluminium. So aluminium akan jadi terminal negatif. Okey, terminal negatif di sini kita panggil dia anode, ada sebabnya nanti. Okey, di sini kita panggil dia adalah terminal positif. Argentum akan bertindak sebagai terminal positif. Di sini kita panggil dia adalah cathode. Okey. Okey, so now kita nak buat notasi sel, cell notation. Okey. So bila nak buat sel notasi, kita boleh menggunakan kaedah A, B, C. A ni kita ada anode. Okey, anode. Okey, B ni kita ada titian ataupun jambatan bridge. Okey, and then ni kita ada cathode. Okey. So A ni anode. Yang mana anode? Terminal negatif tadi kan? So kita ada aluminium, betul tak? So kita letak dekat sini aluminium. Okey, dalam keadaan pepejal. Kita pisahkan buat garisan. Okey, dalam ni ada elektrolit ion logam yang kita guna iaitu Al3 positif. Okey, letak AQ dalam fasa aqueous and then kena letak kemolaran dia. 1 mol DM negatif 3. Okey. And then kita ada kat sini kita ada apa? Ion argentum kan. So kita ada Ag+. Okey. Dia dalam keadaan aqueous, kepekatan dia 1.0 mol DM negatif 3. Okey, and then kat sini kita ada apa? Argentum dalam keadaan pepejal. Okey. So kalau kita tengok jawapan, yang mana sepadan? So sepadannya adalah
Okey, kita ada jawapan A. Okey, seterusnya, okey, apakah asid X dan alkali Y? So yang ini kita ada banyak tindak balas kan? Kita ada tindak balas. Okey, yang ini menghasilkan garam tak terlarutkan, penguraian ganda 2. Okey, so kita ada plumbum sulfate. So kalau kita buat plumbum sulfate, okey, kita nak analisis. Okey, kita pisahkan. So, kita ada PB 2+. Okey, and then kita ada SO4 2-. So, kita kotakkan. Ni cara saya lah, kotakkan. Sini kita ada nitrat. Okey. Yang sini kita ada natrium. Okey, so jadi bila kita gabungkan, so sini kita akan dapat apa? Plumbum 2 nitrat. Okey, ada tak plumbum 2 nitrat? Oh, ada plumbum 2 nitrat. So jadi larutan garam ni adalah apa? Dia adalah natrium sulfate. Natrium sulfate. So natrium sulfate ni adalah garam terlarutkan jenis apa? Kita ada jenis amnak. Maksudnya amnak tu maksudnya amonium, natrium dan kalium. Okey? So bila jenis amnak, kita mesti guna satu kaedah saja, iaitu kaedah peneutralan. Kita ada asid campurkan dengan alkali. So bila kita buat Na2SO4, okey. So belakang ni kita ada apa? H2O. H2SO4. Asid yang kita guna H2SO4 lah. Okey, asid yang kita guna. Okey, yang depan ni kita mesti guna alkali. Bila alkali mesti ada ion OH-. Okey? So jadi kita ada NaOH. So jadi jawapan dia, okey, kita mesti menggunakan asid sulfurik dan juga natrium hidroksida. Okey? And then, soalan seterusnya, lengkung P terhasil dengan menggunakan 50 cm padu larutan hidrogen peroksida. Okey, 1.0 mol DM-3 pada suhu 21 darjah Celsius. Okey, so ini P. So, bila kita bagi Q, maksudnya kadar tindak balas dia lebih tinggi. Bila kadar tindak balas tinggi, kamu kena tingkatkan faktor lah. Okey, so pertama sekali nak jawab soalan ni, cuba tengok graf. Adakah dia punya isi padu gas oksigen terhasil, maksimum dia sama? Sama. Bila sama, bermaksud isi padu dengan kepekatan dia, kebarangkalian yang digunakan adalah sama. Okey? So, bila sama, jawapan A dan B terbatal lah. Kan? Sebab kita ada 50 dengan 1. Betul tak? Okey. And then, okey. Kita dah tengok. Okey. Kalau daripada sini kita jawab pun sebenarnya dah boleh tahu jawapan lah. Jawapan dia apa? D. Okey. Cuma yang ini Q, dia lebih curam. Bila lebih curam, maksudnya kita ada faktor suhu. Okey, suhu lebih tinggi. Asal 21 kita tingkatkan. So, graf yang kita dapat lebih curam. Okey. Seterusnya, kita tengok, okey, apakah bahan tindak balas digunakan untuk menyediakan garam V? Okey, ni soalan panjang ni. Kita kena selesaikan. Okey, dapat soalan analisis seperti ini, apa yang perlu kita buat? Okey, kita tengok dulu, ada tak dipanaskan, pemanasan? So, bila kita tengok, dipanaskan. Ada kan? Okey, dipanas. Okey, dipanas ni kamu belajar ada 4 anion lah. Kamu ada sulfat, klorida, nitrat dan karbonat. Biasa soalan akan menumpu kepada nitrat, ion nitrat dan juga ion karbonat. Okey, macam mana kita nak tahu garam V ni ada ion nitrat ataupun ion karbonat? Kita tengok hasil dia. Kalau ada 2, bermaksud garam yang terhasil tu, garam asal dia adalah ada ion karbonat. Ada ion karbonat. Okey? Kalau kita ada 3 hasil, biasanya okey, garam yang asal dia adalah garam yang mempunyai ion nitrat. Okey? So ni ada 2 karbonat lah. Okey, and then kita tengok campur dengan asid nitrik. So larutan tidak berwarna. Okey? So kita tak dapat lagi sebab kita nak tahu ion garam ini adalah garam apa. Okey? Okey, and then kita tengok natrium hidroksida berlebihan. Dulu saya pernah share dekat Didik TV petua tangan kanan. Petua tangan kanan kan natrium hidroksida. So kita ada Cik Mila pergi ambil zakat. Okey. So yang ini akan menghasilkan mendakan apabila kita masukkan natrium hidroksida. So apabila kita masukkan secara berlebihan, yang akan larut dia akan jadi macam ni. So yang tidak larut menghasilkan mendakan, still mendakan, kita ada kalsium. Okey, Cik Mila, kalsium dan magnesium. So mendakan putih walaupun kita masuk berlebihan, means maksudnya kebarangkalian adalah Ca2+ dan
Cik Mila kan? Okey, kalsium dan juga magnesium. Okey? So kita dah skop. Mungkin kat depan tu kalsium, mungkin kat depan tu magnesium. Tapi tak selesai. Kita kena tengok apa di sini pula. Saya pernah kongsi tangan kiri kan? Kita menggunakan larutan amonia kan? Okey, amonia berlebihan lah. Okey. So, kalau tangan kiri kita pegang ni ibu jari. So ibu jari ni maksudnya Cik Mila pergi ambil zakat. Cik ni maksudnya tiada perubahan. Maksudnya bila tiada perubahan, cuba tengok tiada perubahan. So maksudnya dia adalah kalsium kan? Cik Mila kan kalsium. So jadi apa yang sepadan dengan atas iaitu ion kalsium. So jadi depan ni adalah apa? Kita ada kalsium. Okey, kalsium karbonat. Okey, boleh? So jadi garam V tu adalah kalsium karbonat. Okey, jadi untuk menyediakan garam V, tak habis lagi cerita dia. Nak sediakan, kamu kena tahu step yang banyak step dah sebenarnya. Kamu kena tahu pula kalsium karbonat ni garam terlarutkan ataupun tidak. So garam terlarutkan ke tidak? Kalsium karbonat. Semua garam karbonat tidak terlarut. Tidak terlarut. Maksudnya dalam air kan tak terlarutkan kecuali ambil balik amnak tu amonium, natrium kan. Okey, so jadi kalsium karbonat garam tak terlarutkan. So macam mana nak sediakan dia? Kita guna kaedah asid dan akali? Tidak. Asid akali kita guna jenis amnak lah. Okey. Yang ini logam karbonat bukan, yang ni bukan. So biasanya kita campurkan dua larutan, garam terlarutkan, and then kita akan dapat satu mendakan dan satu larutan. Okey? Okey, seterusnya habis. Okey, cuma saya nak ingatkan kepada semua pelajar, pastikan kamu skor dan juga buatlah soalan kertas satu ni kamu hafal, okey? Tajuk-tajuk yang mungkin saya rasa memberi memudahkan kamu untuk jawab. Antaranya adalah acid, base dan garam, okey? Dan semua sebenarnya kamu kena baca, okey? Betul, saya setuju tu cikgu. Cikgu ada pesanan terakhir ke untuk murid-murid kita di rumah? Okey, pesanan saya ringkas saja. Okey, yakin pada diri, okey, kamu boleh jawab. Cuma saya nak ingatkan pada semua pelajar, murid-murid, pastikan kamu buat kertas satu bagi semua negeri, okey, percubaan semua negeri. InsyaAllah kamu akan dapat 37 dan ke atas. Nak A+, mesti genggam dapat A+. Okey, insyaAllah kamu akan berjaya. Betul, saya setuju tu cikgu. Dengan itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hairul Nizam Umar dari Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim yang atas perkongsian beliau. Terima kasih baik-baik cikgu. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid di rumah kerana menonton hari ini dan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM. Nama saya Hanif Sean dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam Sukses SPM 2021 Pecutan di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan bye.